وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Syukur kita kadar Allah Subhanahu wa taala dengan kita memperbanyakkan puji-pujian kepada Allah. Alhamdulillah, syukur kita kadar Allah Subhanahu wa taala di atas izin Allah pada pagi ini, yang mana hari ini, pagi ini merupakan siri yang terakhir, maknanya kelas kita yang terakhir dalam kita membincangkan tentang tadabbur surah Al-Ikhlas, yang mana alhamdulillah semua pertemuan kita di secara maya ini semuanya atas izin dari Allah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga tuan-tuan dan puan-puan di mana pun tuan-tuan berada, semoga Allah sentiasa memberikan rahmat, Allah sentiasa melapangkan dada, Allah sentiasa memberikan taufik bimbingannya kepada tuan-tuan dan puan-puan, kepada kita semua, kerana dalam hidup kita ini kita kena sentiasa bergantung, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan sedetik pun kita jauh daripada bimbingan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada pagi ini kita akan masuk kepada ayat yang terakhir, iaitu ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi sebelum kita masuk kepada ayat yang keempat, izinkan saya mengulangi apa yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu. Saya akan bentangkan, saya akan kongsikan nota dalam bentuk PDF yang sebelum ni sudah diedarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau masih lagi ada mana-mana pihak yang belum lagi terima, okey, tuan-tuan boleh tinggalkan maklumat tuan-tuan di ruangan chat. So dalam Zoom ni dia ada chat, so berchattinglah di dalam Zoom ini, meninggalkan maklumat bahawa tuan-tuan dan puan-puan perlukan nota yang kita rujuk sepanjang kelas kita berjalan. Baik. Pada minggu lepas, alhamdulillah dengan rahmat Allah, kita telah mempelajari ayat yang ketiga. Okey, ayat yang ketiga ini adalah ayat yang Allah menceritakan tentang dirinya. Allah cerita tentang dirinya adalah dalam bentuk Allah membuat penafian. Okay. Cara Allah membuat penafian, tuan-tuan akan jumpa dalam ayat yang ketiga, perkataan lam, perkataan huruf lam dengan mim tu. Lam yalid dengan perkataan walam yulad. Jadi dekat ayat nombor 3 tu ada dua lam. Saya tunjukkan lam yang kita bulatkan. Okey. Lam tu, huruf lam dengan mim bunyinya lam. Okey, lam. Lam digunakan di dalam Al-Quran adalah untuk bertujuan menafikan. Okey. Lam dia adalah salah satu huruf yang digunakan untuk membuat penafian. Okey. Kenapa Allah guna lam? Tak guna la. Okey. Lam digunakan bertujuannya untuk menafikan perkara yang telah pun berlaku. Maknanya ada sesuatu yang telah berlaku, maka Allah nak menafikan perkara yang telah berlaku tu. Okey, apa yang telah berlaku itu? Okey, kalau kita tengok pada ayat nombor 3, kita bincang pada minggu lepas, ada dua isu. Ada dua isu yang telah berlaku, iaitu yang telah diperkatakan, yang telah dijadikan sebagai pegangan. Maka Allah nak menafikan yang telah berlaku ni. Okey, apa yang berlaku? Okey, ada pihak mereka mengatakan Allah ini mempunyai anak. Okey. Dalam nota kita ada nyatakan
antara golongan yang pernah mengatakan Allah itu mempunyai anak seperti orang musyrikin, seperti orang Yahudi, seperti orang Nasrani. Okay. Ketiga-tiga kumpulan ni mereka menisbahkan, mereka kata Allah ini mempunyai anak. Jadi apa yang mereka katakan itu hendak dinafikan, maka Allah menggunakan huruf lam dengan mim. Jadi kalau jumpa lam digunakan untuk menafikan perkara yang telah berlaku. Okey. Kalau tuan-tuan nak tengok dalil ataupun tuan-tuan nak tengok rujukan ayat, okey, ayat mana yang kata orang musyrikin ni menisbahkan Allah ada anak perempuan, Yahudi kata Uzair itu anak Allah, Nasrani kata Nabi Isa itu anak Allah, tuan-tuan kena rujuk satu lagi nota lain, iaitu nota yang depan dia tu, nota tu yang ada 3 surah tu, Al-Ikhlas dan 2 surah Pelindung. Okey, dalam nota ini tuan-tuan akan jumpa dalil-dalilnya. Okey, kalau tuan-tuan tengok dekat muka surat, tengok dekat muka surat, tengok pada muka surat nombor 10 tu. Tengok pada muka surat nombor 10 tuan-tuan akan jumpa dalil dalam surah Taubah ayat 30, surah Nahl ayat nombor 57. Begitu juga ada disebutkan tengok ya dekat sini. Okey, jumpa dalam 2 ayat. Okey. Jadi kita telah ulas pada minggu lepas. Di sebalik penafian itu membawa erti apa? Jadi siapa-siapa yang pada minggu lalu dia tak sempat ikuti, insya-Allah nanti ada rakaman yang telah pun kita buat, nanti kita boleh rujuk pada siri yang lepas. Baik. Kemudian dalam huruf lam ni juga sebenarnya dia berfungsi untuk menafikan secara tegas. Lam digunakan juga untuk menafikan sesuatu, nak membuat penafian secara tegas. Okay, contoh, okay, kalau kita baca terjemahan, mungkin sekadar diterjemahkan lam yalid dan dia tidak, kan? Kita akan tengok dia tidak pernah beranak. Kalau tengok dia tidak beranak. Okay, tengok di sini ada penambahan kalimah pernah. Pernah. Okey, pernah. Okey. Jadi lebih, bukanlah kita kata lebih elok, maksudnya lam ni memang digunakan untuk membuat penafian dengan tegas. Jadi untuk buat penafian dengan tegas, maka kita boleh tambah perkataan, lepas perkataan tidak ditambah perkataan pernah. Jadi dia tidak pernah beranak. Walam yulad, dia tidak pernah diperanakkan. Okey, so mungkin boleh letak penambahan kalimah pernah untuk membuat penafian dengan lebih berkesan, dengan lebih tegas. Okey, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, masya-Allah, Allah dengan maha hikmahnya. Okey. Dalam ayat yang ketiga, kenapa Allah menggunakan 2 kali penyebutan lam? Lam kenapa digunakan sebanyak 2 kali? Okey. Sedangkan kalau Allah gunakan sekali je lam Allah boleh guna, tengok contoh ayat yang di bawah ni. Kan, tengok ayat di bawah ni, Allah boleh guna, boleh disebutkan dengan lam yalid wa yulad. Sampai juga maknanya. Lam yalid wa yulad. Maksudnya yang kedua ni, kalau kita tengok contoh yang kedua ni, sampai maknanya dia tidak pernah beranak dan diperanakkan. Maknanya sampai. Tapi kenapa nak diletakkan lam itu buat kali kedua sebelum perkataan yulad? Sebelum perkataan yulad, kita jumpa huruf lam. Sebelum perkataan yalid, kita jumpa huruf lam. Kenapa diulang 2 kali? Lam yalid dah ada lam. Walam yulad diguna sekali lagi lam. Maknanya lam tu ada 2 kali. Kenapa? Okay, sudah pasti tidak ada di dalam Al-Quran yang sesuatu tidak mempunyai hikmah. Kena ingat sampai bila-bila. Al-Quran adalah perkataan Allah.
kalamullah, kata-kata Allah. Allah kalau dia berkata-kata, dia tidak pernah tersilap, tidak pernah yang tak ada makna, tidak pernah sia-sia, tidak pernah. Sebab tu kalau kita buat tadabbur ni, dia agak terperinci daripada sekadar kita belajar tafsir. Sebab orang belajar tadabbur ni, dia akan melihat, bukan sekadar melihat tafsiran ayat, dia juga akan melihat permulaan ayat itu, penghujung ayat, guna kalimah apa. Orang buat tadabbur ni dia akan banyak bertanya. Dia akan banyak bertanya. Seperti kita bertanya tadi, kenapa guna lam 2 kali? Okay. Kita tahu Allah adalah Tuhan yang tidak pernah berkata-kata. Ayat Quran ni kan kata-kata Allah. Tak pernah Allah Ta'ala ni dia ulang 2 kali tu, tak ada istilah saja-saja je, tak ada. Ataupun entah. Itu tidak ada bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah ni Tuhan yang maha sempurna. Berbeza dengan kita kalau bertutur, berkata, banyak yang tak faedah daripada faedah. Tapi Allah tu jauh sama sekali. Jadi para ulama, mereka mengatakan, kenapa lam itu Allah gunakan 2 kali? Jawapannya adalah tujuannya untuk menguat dan mengukuhkan pada membuat penafian. Kenapa perlu dikukuhkan, dikuatkan? Kerana 2 isu pada ayat yang kedua itu ada kaitan dengan kesyirikan. Jadi isu syiriknya, isu menduakan Allah, mentigakan Allah, isu mengatakan Allah ada anak, isu mengatakan Allah ini adalah sesuatu yang baru, maka ia itu merupakan satu perbuatan syirik, perbuatan yang kufur. Okey. Sekejap ya. Kenapa? Assalamualaikum Ustaz. Sekejap Ya. Ustaz. Saya approvekan orang sekejap untuk masuk. Tak Sekejap Ustaz. approve ke? Okey. Okey, baik. Banyak yang nak masuk ni. Tapi kena admin. Banyak nak kena admit. Saya pun tak sure macam mana nak buat bagi dia orang ni kan. Maaf Ustaz. Sekejap lagi saya pass host balik kat Ustaz. Boleh. Okey, ada yang hantar ruangan chat tu dia nak nota. Okey, tak apa, nanti insya-Allah nanti kita hantarkan insya-Allah. Ada Ustaz, nota dah letak dalam chat. Okey, nota kena tengok dalam chat ya. Kita kena scroll sikit ya. Kena scroll sikit. Okey. Okey. Dah masuk dah? Okey, tak apa. Sambil-sambil tu kita berbincang. Okey. Tadi kita katakan, betul tak? Kita sebut bahawasanya kenapa lam itu dia berulang 2 kali. Lam yalid sekali, lepas tu walam yulad tu sekali. Jawapannya adalah fungsi pengulangan di situ adalah ingin dibuatnya pengukuhan dan penguatan. Kenapa? Kerana isu menisbahkan Allah tu ada anak ada kaitan dengan syirik. Kita telah ulas pada siri yang lalu. Okay. Jadi kalau kata Allah itu diperanakkan pun ada kaitan dengan isu Allah Ta'ala itu ada kekurangan dan sebagainya, maka Allah membuat penafian. Cara nak membuat penafian dengan kukuh, maka Allah menggunakan huruf lam dan diulang lam itu sebanyak 2 kali. Okay, itu keterangan bagi ayat yang ke-3. Okay, kita akan lanjutkan dengan perbincangan ayat yang ke-4. Okey, ayat yang ke-4. Okay. Ayat yang ke-4, sekejap ya. Okey, saya dah boleh kongsikan ni jap. Okey, sekejap. Okey, tak apa, nanti saya admitkan siapa-siapa nak masuk, nanti saya bagi dia masuk secara automatik. Masya-Allah. Okey, saya admitkan semua. Okey. Kita pergi ayat yang keempat ya. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Okey, suara saya tuan dapat dengar dengan jelaskan, tak ada sangkut-sangkut. Okey. Okey, kita teruskan pelan-pelan. On the way, saya
saya sebutkan, saya akan bantu mana-mana yang nak masuk. Okey. Okey, kita pergi pada ayat keempat. Okey, tuan-tuan nampak tak nota yang saya paparkan bagi keterangan ayat yang keempat? Nampak Ustaz? Okey, kita teruskan. Okey, ayat yang keempat. Sekali lagi Allah membuat penafian. Macam mana kita tahu Allah membuat penafian? Kerana adanya huruf lam dengan mim tu dimatikan. Lam. Itu adalah penafian. Okey, jadi ayat yang keempat adalah penafian yang ketiga dari Allah Azza wa Jalla. Okey, Allah nak menafikan, kan dari dulu lagi Allah nak menafikan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam, dan Allah tu tidak pernah yakun ada lahu baginya kufuan bandingan ahadun dengan sesuatu pun. Okey, ayat 4 ni maksud dia adalah Allah nak bagi tahu bahawasanya dia tu Allah tidak ada mana-mana makhluk yang sebanding setara dengan Allah Azza wa Jalla. Dulu lagi sejak azali lagi Allah mengatakan bahawa tidak ada mana-mana, tidak ada bagi Allah itu yang sebanding. Maksudnya Allah nak kata tak ada makhluk lain yang dia seperti Tuhan. Tak ada, Allah kata. Tak ada mana-mana makhluk yang mempunyai sifat seperti Tuhan, yang melakukan sesuatu seperti Tuhan. Tak ada. Ini adalah pada ayat yang keempat. Okey, saya harap jelas tentang makna ayat yang keempat. Mudah je kalau kita nak faham ayat keempat ni. Okey. Kemudian, mari kita sama-sama melihat ayat keempat ni, apa dia punya perkaitan dengan ayat nombor 3, nombor 2 dan nombor 1. Okey, apa hubung kait dia? Okey, jawapan dia mudah je. Okey. Jawapan dia, maksudnya ayat 4 ni, apakah fungsi dia bagi ayat-ayat yang sebelum ni? Sebab ayat pertama dah kata Allah ni dialah Tuhan yang Maha Esa dalam semua sudut. Okey. Ayat kedua kata Allah ini tempat semua makhluk bergantung kepadanya. Allah tak bergantung kepada makhluk, tapi makhluk ni bergantung kepada dia. Ayat ketiga kata Allah ini tidak beranak dan tidak juga pernah dilahirkan, diperanakkan. Apabila masuk ayat 4, Allah kata Allah ini tiada baginya mana-mana yang sebanding dengan. Okey, jadi apa fungsi ayat 4 ni dengan ayat 1, 2 dan 3? Okey, fungsinya seperti ini. Okey. Fungsi dia adalah untuk memberikan untuk menerangkan alasan bagi tiga ayat sebelumnya. Okey, fungsi ayat 4 digunakan untuk memberikan justifikasi bagi ayat 1, bagi ayat 2, bagi ayat 3. Okey, macam mana tu nak faham? Okey, tengok contoh. Okey, tengok contoh ya. Okey. Pada ayat pertama, kita dah mengetahui Allah bagi tahu dirinya itu adalah Esa. Dia adalah Ahadun. Kita dah kupas dah. Ahadun tu merujuk kepada Allah ini dia Esa, the only one dalam semua sudut. Okey. Kalaulah ada yang bertanya, apa alasan, apa justifikasi Allah tu dia Maha Esa? Ayat 4 bagi jawapan. Ayat 4 tu bagi jawapan. Ayat 4 kata, kerana dia itu tidak sama dengan siapa-siapa pun.
Kerana dia je lah yang esa. Lepas tu kenapa tak ada lain yang esa? Tak. Kerana ayat 4 bagi tahu. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dia je lah yang esa. Yang lain-lain tu tak ada. Jadi ayat 4 ni berfungsi untuk menerangkan kenapa Allah tu Maha Esa. Nampak tak contoh dia? Penggunaan ayat nombor 4. Okay, kita tengok ayat nombor 2. Ayat nombor 2 kita belajar, Allah kan kata, dia tempat semua makhluk bergantung bersandar kepada Allah. Tak kiralah makhluk di langit ke, makhluk di bumi ke, makhluk yang ada di antara langit dan bumi ke, malaikat ke, para rasul ke, mana-mana makhluk, dia akan pergi kepada Allah. Mereka bergantung kepada Allah. Kalau ada yang bertanya, kenapa Allah sahaja yang tempat makhluk itu bergantung dan bersandar? Kenapa tak boleh kita minta pertolongan kepada makhluk lain? Kenapa dia sahaja As-Samad? Maka ayat keempat memberi jawapan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Kerana dia itu tidak sama dengan sesiapa pun. Ataupun tiada siapa-siapa pun yang sama seperti Tuhan. Allah je. Satu-satunya semua makhluk bergantung kepada dia. Okay, saya harap tuan-tuan jelas dengan penggunaan ayat yang keempat. Okay, kita tengok pula ayat nombor 3. Okay, ayat nombor 3 kan kita belajar Allah bagi tahu dia itu tidak mempunyai anak. Kenapa Allah tu dia tidak mempunyai anak? Okay, kejap sambil-sambil tu saya nak kena admit mama yang masuk ni sekejap. Dalam masa yang sama saya akan unmute-kan tuan-tuan perempuan. Okey, jika anda pada tanya nanti tolong bagi tahu. Okey. Kemudian kita lanjutkan lagi. Okey, sekejap. Sekejap ya. Okey. Okey. Ayat ketiga kita belajar Allah kata dia tak ada anak. Kita dah ulaslah kenapa Allah ni dia tidak memerlukan anak. Kenapa? Kita dah ulas. Okey, kenapa Allah itu dia tidak beranak? Jadi jawapan ayat 4 membagi jawapan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Kerana dia tidak sama pun dengan sesiapa pun. Kalau sesiapa, dia perlukan anak-anak dia. Okey, berbeza dengan Allah Azza wa Jalla. Okey. Kemudian ayat nombor 3 juga kita belajar bahawasanya Allah bagi tahu Allah itu tidak pernah dilahirkan. Tak pernah dia diperanakkan. Kenapa macam tu? Allah itu dia tidak diperanakkan. Kenapa? Ayat nombor 4 bagi jawapan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Kerana dia tidak sama dengan sesiapa pun. Tak samalah. Kalau makhluk-makhluk dia yang lain memerlukan permulaan untuk dia hidup. Dia mesti ada permulaan. Macam kita semua ada permulaan. Sebelum kita lahir, kita tak ada. Lepas tu, baru kita diperanakkan. Allah Ta'ala tak. Kenapa Allah tidak diperanakkan? Ayat keempat memberikan justifikasinya. Okey. Jadi saya harap tuan-tuan jelas tentang fungsi ayat yang keempat dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Okey. Setakat ni tuan-tuan dan puan-puan jelas penerangan bagi ayat yang keempat dan kaitannya dengan ayat-ayat yang sebelum ini. Ayat nombor 3, nombor 2 dan nombor 1. Okey. Ada apa-apa persoalan yang tuan-tuan perlukan, nanti boleh letak dekat ruangan chatting tu ataupun tuan-tuan boleh sebut secara verbal. Secara lisan insya-Allah. Memanglah suara tu aurat tapi bukanlah suara yang dialun-alunkan, tapi boleh bertanya. Okey.
Kalau tiada, saya tengok dekat ruangan chatting sekejap. Ada tak? Okey, kita kata jelas. Alhamdulillah. Okey, kalau macam tu, kita saya nak buat pengulangan dari ayat 1 sampai ayat 4. Lepas tu kita pergi kepada tindakan selepas tadabbur. Ya, sebelum kita masuk kepada tindakan selepas tadabbur. Okey. Kita ulang balik pada yang pertama. Okey. Okey. Sekarang ni kita nak pergi, saya nak ulang balik sekali lagi, lepas tu kita terus pergi kepada penutup dia. Okey, supaya tuan-tuan yang tak sempat ikut yang 1, 2 dan 3 ataupun ada yang ikut 2, tak sempat yang pertama, yang kedua nak pergi 3 tak sempat, tak apa. Kita buat pengulangan sikit saja. Tuan-tuan jangan bimbang, saya tak ambil masa yang lama. Okey. Kita telah belajar, okey, surah Al-Ikhlas ini dia ada tema dia. Okey. Okey, dia ada tema dia. Okey, sekejap ya. Okey, apa temanya? Okey, tema surah Al-Ikhlas adalah surah, sekejap ya tuan-tuan. Okey, surah yang membimbing kita semua, kita kena tauhidkan Allah, kita kena esakan Allah dalam segala sudut. Okey, dalam segala sudut. Okey. Kenapa kita kena esakan Allah dalam segala sudut? Okey, kita sedia maklum bahawa perkataan ahadun tu dia menggunakan kata nama yang umum. Okey. Sekarang kita lanjutkan lagi. Okey. Dalam surah Al-Ikhlas, Allah menggunakan pendekatan 2 ayat pertama, Allah membuat penetapan. 2 ayat yang terakhir, Allah membuat penafian. Ini kaedah menetapkan, kaedah membuat penafian. Kalau kita gabungkan, ada 2 ayat yang menetapkan tentang Allah. Allah ni apa dalam bentuk penetapan. Dia ayat yang bentuk positif dia. Menetapkan Allah ini Ahad, Allah ini Samad. Tapi masuk pada ayat 3 dan 4, Allah menggunakan pendekatan menafikan sesuatu yang dinisbahkan kepada Allah. Dan Allah juga nak menafikan bahawa diri dia ini tidak ada mana-mana yang sebanding setara. Okey, ini kita telah belajar. Okey, sekarang kita pergi pula kepada kelebihan surah ni. Kita telah sebut ada 4 kelebihan surah. Okey, untuk tahu dalil dia apa, di mana rujukan kelebihan ni, saya minta tuan-tuan rujuk pada nota yang satu lagi. Notanya ada 2. Kita kena tahu, saya sebut 2 nota ni maksudnya ada satu nota yang bentuk PowerPoint yang saya paparkan sekarang, ada satu nota dalam bentuk Word. Depan nota dia ni lah Tadabbur Al-Quran, surah Al-Ikhlas, 2 surah pelindung. So kita kena silang rujuk dengan 2 nota tu. Okey, kemudian setelah kita belajar tentang kelebihan surah ni, Masya Allah besarnya kelebihan surah ni, ganjaran ni sampai boleh masuk syurga tu. Okey, kenapa? Kenapa kelebihan dia banyak dan besar? Jawapan dia, semua ayat dari ayat 1 sampai ayat yang keempat semua cerita tentang Allah Azza wa Jalla. Okey, dia akan jadi besar ganjaran dia. Okey, kemudian pada ayat yang pertama kita telah terangkan ahadun ini adalah esa dari segala sesuatu. Okey, dalam masa yang sama kita telah terangkan mengapa surah Al-Ikhlas itu depan dia sekali ada kalimah qul. Qul. Okey, qul maknanya katakanlah. Okey. Daripada penggunaan perkataan qul ini dia memberikan maknanya yang tersendiri. Okey. Kalau kita jumpa ayat dalam Quran perkataan qul, maka ia ada kaitan dengan, kalau surah Al-Ikhlas ni dia ada kaitan dengan qul itu maknanya datang perintah dari Allah. Allah yang memerintahkan Nabi berkata-kata.
Okey, maknanya Nabi ni dia nak kata Allah tu ahadun, Allah tu samad, Allah itu sekian, maka jawapan yang Nabi nak kena kata tu, ia adalah jawapan itu datangnya dari Allah. Nak menunjukkan bahawa selepas surah Al-Ikhlas ni, daripada ayat 1 sampai ayat 4 itu, ia keterangan itu datangnya dari Allah. Dalam masa yang sama, kalau Allah menggunakan qul, menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dia adalah seorang rasul. Kenapa dia seorang rasul? Kerana macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh dapat perintah dari Allah? Allah yang perintahkan kul. Allah yang kata kul kepada Nabi, katakanlah. Okey, macam mana Nabi boleh mendapat perintah dari Allah? Jadi jawapan dia, manusia yang boleh berkomunikasi dengan Allah seperti Allah menghantar wahyu, maka sudah tentu ia mempunyai gelaran seorang rasul. Hanya Nabi dan Rasul saja yang boleh dapat wahyu. Okey. Kemudian kita terus kepada ayat yang kedua. Okey, kita pergi ayat yang kedua lah, kita ringkaskan. Okey, sebab kita dah belajar. Okey, ayat yang kedua. Okey, kita telah mengetahui Allah adalah tempat semua makhluk bersandar. Allah lah satu-satunya tempat makhluk bersandar dan tempat makhluk memberikan tumpuan, bergantung, minta pertolongan, minta kebaikan, semua dalam semua sudut. Okey, itu pada ayat yang kedua. Okey, pada ayat yang kedua ni, As-Samad adalah salah satu nama Allah yang tak ada duduk pada mana-mana ayat dalam Quran, melainkan ia berada dalam surah Al-Ikhlas saja. Jadi kalau tuan-tuan belajar nama-nama Allah Husna kan, okey, berapa kali pengulangan nama Allah As-Samad? Jawapannya hanya sekali saja disebutkan di dalam Al-Quran. Sekali tu dalam surah apa? Dalam surah Al-Ikhlas. Okey. Kemudian kita lanjutkan lagi. Okey, ni tak apa. Kita tinggalkan. Okey. Ayat nombor 3 telah kita terangkan. Kita telah terangkan sedikit sebanyak pada minggu lepas dan sedikit sebanyak pada pagi ni dan ayat keempat. Okey, sekarang kita nak pergi kepada apakah tindakan yang kita kena lakukan setelah kita faham ayat-ayat ni. Apa kita kena buat? Kita namakan ia tindakan selepas kita tadabbur. Kita mengikuti kelas tadabbur. Tadabbur apa? Tadabbur Al-Quran. Okey. Tadabbur Al-Quran maksudnya kita akan memahami tafsiran ayat. Okey, kita dah faham. Ayat 1 Allah bagi tahu tentang dirinya itu, ayat 2 Allah bagi tahu tentang dirinya, ayat yang ketiga Allah menafikan tentang dirinya, ayat yang keempat Allah juga membuat penafian tentang dirinya. Okey, setelah faham nak kena buat apa? Setelah faham, dia bukan sekadar baru faham makna dia ni rupa-rupanya. Kita dah faham makna ayat tu, sama ada yang tersuratnya, sama ada yang tersiratnya. Baru kita faham kenapa digunakan kul. Baru kita faham kenapa ahadun itu ia digunakan dalam bentuk kata nama am, ada tanwin dun tu. Barulah faham as-samadu. Kenapa dia ada alif lam yang merupakan kata nama khas. Okey. Kemudian kita pun faham kenapa Allah menafikan dia tidak ada anak, dia tidak diperanakkan. Begitulah ayat nombor 4. So setelah faham Al-Quran. Okey, Al-Quran ni bukan sekadar untuk dibaca. Al-Quran tidak diturunkan semata-mata untuk dibaca sahaja. Tetapi Al-Quran diturunkan adalah untuk menyampaikan mesej-mesejnya.
Sebab tu kan kata-kata Allah. Jadi macam mana kita nak faham kata-kata Allah? Melainkan kita kena belajar tafsiran ayatnya. Okey. Setelah kita faham tafsiran, maknanya kita faham misis, nasihat yang Allah bagi tahu kepada kita tentang dirinya. Jadi kita kena buat tindakan apa? Nanti dia perlukan kepada tindakan. Jadi kita belajar tadabbur ni, ingat. Mula-mula kita kena fahamkan dulu ayat tu tentang apa. Apa yang Allah nak bagi tahu. Okey, setelah faham, kita kena ambil tindakan. Tindakan ini adalah tindakan yang selari dengan makna ayat 1, 2, 3 dan 4. Macam itulah tuan-tuan belajar mana-mana surah. Tuan-tuan belajarlah dengan ikutilah mana-mana kelas sekalipun. Tuan-tuan mesti kena ada di hujungnya adalah apakah resolusi yang kita kena ambil. Apa tindakan yang kita kena buat. Okay, jadi dalam sesi tadabbur ini, saya letakkan ia dengan istilah pendeknya TISTA, iaitu tindakan. S tu selepas, ta tu maknanya tadabbur. Okay. Nombor 1. Sekejap ya, sambil tu saya admit mereka mas. Okey. Okey, nombor 1. Sekejap ya. Okey. Ini sekadar contoh ya tuan-tuan dan puan daripada saya. Maksudnya mungkin tuan-tuan boleh tambah lebih banyak lagi tindakan apa nak buat selepas ini setelah faham surah Al-Ikhlas. Okey. Nombor 1. Okey, nombor 1 tindakan yang kita kena ambil, okey, dalam perkara agama. Okey, dalam perkara agama kita terikat dengan wahyu. Terikat dengan wahyu ni maksudnya macam ni. Kita, kalau kita nak sembang tentang perkara agama, contohnya kita nak ceritakan, kita nak kongsikan maklumat, kan, kita nak ajar tentang perkara agama. Perkara agama ni yang paling utama sudah pastilah berkenaan dengan Allah lah contohnya, kan. Jadi apabila kita nak cerita tentang Allah, kita nak cerita tentang hukum hakam, kita nak cerita tentang Islam, kan, maka kita tak boleh ada istilah menggoreng. Istilah netizen ni maksudnya dia ni cakap tak ada fakta pun, tak ada sandaran pun, tambah-tambah lagi tentang Allah. Maka kalau kita nak sebut, nak cerita tentang Allah khususnya, maka kita perlukan kepada ilmu. Kita perlukan kepada ilmu itu sumbernya adalah wahyu. Okey, tindakan pertama ni kita ambil, macam mana kita boleh keluarkan tindakan pertama ni, kerana asal usul surah Al-Ikhlas ini turun setelah ada pihak-pihak yang bertanya kepada Nabi Muhammad tentang Allah tu siapa. Ada orang tanya kepada Nabi Muhammad, apa silsilah Tuhan kau ni? Dia tu dari mana? Jadi berlaku beberapa pertanyaan daripada beberapa pihak kepada Nabi, minta Nabi describekan Tuhan kau ni siapa? Apa asal usul dia? Jadi Nabi SAW, Nabi dia tak jawab terus. Nabi ni, dia tahu dia orang ni tanya ni pasal Allah ni, pasal Allah ni. Jadi nak jawab apa? Itulah turunnya surah Al-Ikhlas memberitahu kepada Nabi apa jawapan yang nak diberikan kepada mereka. Sebab tu ada perkataan qul. Jadi selepas Nabi ditanya, maka Nabi nak kena jawab. Jadi Nabi nak jawab tu bukan Nabi goreng-goreng ya. Maksudnya, ya, tu tak faham tak istilah goreng-goreng? Maksudnya, cakap secara tanpa ada petunjuk dia. Jadi Nabi ni, dia nak jawab kan, setelah mereka tanya. Allah turunlah ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4. Dapat ayat 1 tu dia ada qul.
Katakanlah, maknanya jawapan yang Nabi nak sampaikan itu semuanya dari Allah. Okey, daripada peristiwa itulah kita cuba letakkan selepas ini kalau kita bincang apa-apa, kita nak kongsikan maklumat tentang Allah, tentang Rasul, tentang agama, kita tak boleh hanya keluarkan pendapat semata-mata. Kita mesti kena ada rujukan wahyu yang menyokong. Jelas. Contohnya kalau orang tanya, okey, betul ke Allah ni dia tidak mempunyai anak? Contoh, kalau orang tanya pada kita, anak kita tanya pada kita. So kita nak jawab macam mana? Kita kata, ya, Allah tu dia memang tak mempunyai anak. Macam mana kita tahu Allah tu tak mempunyai anak? Kita ada sandarannya. Apa sandarannya? Kan ayat nombor 3 Tuhan kata apa? Lam yalid. Contohnya macam tu. Okey, itu tindakan yang pertama. Kita kena belajar dari Allah Azza wa Jalla. Okey, nombor dua, surah Al-Ikhlas ni, kita jadikan surah Al-Ikhlas ni sebagai apa tahu? Sebagai doa yang kita bacakan sebelum kita minta apa-apa hajat kita kepada Allah. Okey, saya tunjukkan contoh pada tuan-tuan sekejap ya. Begini, sekejap ya. Okey. Kalau tuan-tuan tengok dalam nota tu, mula-mula sekali tu. Okey, tengok dekat sini. Okey. Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ni, dia cerita, dia kata satu hari ada seorang lelaki ni dia baca doa macam ni. Dia baca doa, dia kata Allahumma inni as'aluka bi anni, tengok. Dia kata Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta. Lepas tu dibaca surah Al-Ikhlas lepas tu. Okey. Maksudnya lelaki ni dia kata macam ni. Dalam doa dia, permulaan doa tu dia baca. Ni tuan-tuan amalkan baca doa ni di permulaan setiap doa tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum tuan-tuan nak minta murah rezeki, sebelum nak minta cantik, sebelum nak minta putih, sebelum nak minta apa lapang dada, sebelum nak minta macam-macam lah, minta je pada Allah. Apa pun perkara kebaikan, mintalah pada Allah. Bab dunia ke, bab akhirat ke, mintalah pada Allah. Kerana Allah tu As-Samad. Tapi nak memastikan sebelum minta tu, kita mulakan terlebih dahulu dengan kita baca semula surah Al-Ikhlas. Tapi sebelum baca surah Al-Ikhlas tu, ambillah dulu yang depan dia yang ni. Depan dia yang ni. Ni. Lelaki ni, dia baca dulu depan dia yang ni. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta. Lepas tu baru dia baca surah Al-Ikhlas. Al-Ahadus Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau tuan-tuan tak ingat, tuan-tuan bacalah surah Al-Ikhlas tu. So yang saya gariskan warna hijau ni, di bawah underline warna hijau tu, itu adalah surah Al-Ikhlas. Okay. Lelaki ni, ketika dia baca doa seperti ini, dia gabungkan doa dia tu dengan surah Al-Ikhlas, Nabi dengar dia baca. Lepas Nabi dengar dia baca, Nabi cakap macam ni. Nabi kata, Nabi bersumpah nak menekankan satu isu ni, Nabi bersumpah. Nabi kata, demi jiwaku yang berada di tangannya. Nabi kata, sesungguhnya sesungguhnya lelaki ni, dia telah memohon kepada Allah dengan namanya yang paling agung. Maksudnya, dalam surah Al-Ikhlas tu ada nama Allah yang paling agung. Antaranya adalah Allah, Ahadun, tentu. Jadi Nabi kata, lelaki ni, dia doakan, dia minta kepada Allah dengan sebut nama Allah yang maha paling agung. Yang mana Nabi kata, yang mana jika diminta dengan nama itu, pasti Allah akan memberi. Dan jika digunakan dalam berdoa, pasti Allah akan kabulkan doa dia.
Di sini. Ini adalah tindakan yang kedua yang kita nak belajar. Jadi lepas ni sebelum tuan-tuan nak doa, minta hajat apa-apa pun hajat tuan-tuan dan puan, bolehlah sebut terlebih dahulu doa yang lelaki tadi bacakan. Kalau boleh hafal lah. Kalau tak boleh hafal tak apa, boleh tengok kertas pun tak apa. Tulis kan. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau tuan tak boleh nak hafal sepijik seperti kalimah ni kan, bolehlah mula-mulakan dulu, mula tu dengan kalimah syahadah dulu, asyhadu an la ilaha illa anta. Boleh. Lepas tu terus baca qul huwallahu ahad Allahus samad. Bacalah surah Al-Ikhlas tu. Takkanlah 4 ayat tak boleh baca. Boleh kan, insya-Allah. Moga-moga doa-doa yang kita minta selepas itu Allah Ta'ala akan kabulkan. Sebab itu dalam berdoa kepada Allah, dia kena ada skill. Dia perlu ada adab. Jangan cepat-cepat nak minta. Tapi adabnya yang paling baik, puji dulu Allah. Jadi lelaki ni sebenarnya, dia memuji Allah lah. Sebab tu kita katakan tadi, ayat 1 sampai ayat 4 surah Ikhlas, semua cerita tentang Allah. Allah Ta'ala ni suka sangat kalau kita ulang-ulang nama dia. Ulanglah nama dia Ahad, Allah tu Samad, Allah Ta'ala suka kalau kita duk sebut-sebut pasal diri dia. Barulah kita minta, ya Allah yang Maha mengurniakan rezeki, murahkanlah rezeki aku ya Allah, lakukanlah jualan aku hari ni ya Allah. Contoh, bagilah murah rezeki kat suamiku ya Allah, ahli keluargaku ya Allah, selamatkanlah anak-anakku ya Allah. Lepas tu baru doa, mintalah pada Allah. Tapi mula-mula tu gunakan dulu surah Al-Ikhlas dijadikan sebagai permulaan doa. Okey, itu tindakan kita. Okey, kita pergi tindakan kita yang lain. Okey, yang ketiga. Ini juga kita kena belajar dari Allah. Okey, sebelum kita menjawab mana-mana persoalan yang dikemukakan, maka kita kena faham konteks terlebih dahulu sebelum memberikan jawapan. Apa kena mengena dengan surah Ikhlas ni? Kan masuk bab konteks pula. Konteks ni maksudnya keadaan pada ketika itu. Okey. Maksud dia macam ni. Tuan-tuan, saya sebutkan tadi pada peringkat awal. Sebelum surah Al-Ikhlas ni turun, ada orang bertanya kepada Nabi. Tanya tentang apa? Tanya tentang perihal Allah. Okey, perihal Allah. Jadi, jawapan yang Nabi jawab tu adalah dari Allah. Betul kan? Yalah, sebab tu adalah jawapan dari Allah. Sebab itu ada ayat Quran. Okey. Cuba kita perhatikan. Kenapa Allah Ta'ala ketika dia bagi jawapan tu, dia katakan dia tak mempunyai anak, dia tidak diperanakkan. Sedangkan orang Arab musyrikin yang tanya, penduduk Mekah yang tanya. Tapi kenapa Allah Ta'ala jawab soalan tu, yang mereka tanya tu, dengan membuat penafian dia tidak beranak. Sedangkan yang katakan Allah tidak ada anak ni orang Yahudi, orang Kristian, ada juga orang musyrikin kata. Kan? Maksudnya Allah Ta'ala ni, dia nak menjawab soalan tu, dia fahami konteks terlebih dahulu, lepas tu dia jawab mana yang penting untuk dijawab. Sebab tu kita sebutkan pada kelas yang lalu. Kan? Kenapa Allah Ta'ala sebut dia itu tidak ada anak dulu, baru dia diperanakkan. Kita telah sebutkan. Kenapa dia kedepankan sebut dia itu lam yalid wa lam yulad. Lepas tu kita dah sebutkan. Kenapa Allah Ta'ala ni dia sebut ahadun tu, ada tanwin dekat belakang dia. Kenapa tak kata al-ahadu? Ada sebab. Kenapa Allah Ta'ala ketika dia menyebut dia tu somad,
Kenapa dia sebut dia itu as-samad? Kenapa ada al? Kenapa dia tak sebut samadun? Kerana ada konteks dia. Okey, itu telah saya jelaskanlah. Okey. Kemudian yang ketiga kita dapat belajar dekat sini, menggunakan perkataan yang tepat dan sesuai di dalam kita berkomunikasi. Macam saya sebut tadi, itulah juga. Ya, Allah Ta'ala kenapa dia guna ahadun? Kenapa tak guna al-ahadu? Kenapa dia guna as-samadu? Kenapa tak digunakan samadun? Ada sebab. Jadi Allah pilih perkataan yang sangat tepat. Begitu juga Allah Ta'ala menggunakan huruf penafian lam mim. Kenapa tak guna la? Kenapa dia gunakan lam? Dia cari perkataan yang tepat dan sesuai ketika nak menerangkan. Okey, jelas kat situ. Okey, kemudian kita pergi yang nombor 5. Ada banyak pengajaran ni. Okey, nombor 5. Okey, nombor 5 sekejap. Okey, nombor 5. Kalau kita mempunyai hajat, apa pun hajat kita, maka kita teruslah minta kepada Allah. Maka kita tak perlu ada orang tengah yang perlu kita jadikan sebagai perantaran antara kita dengan Allah. Itu kita telah terangkan. Kenapa Allah menafikan dia tidak ada anak? Nak menunjukkan bahawa Allah Ta'ala ni dia tak ada wakil. Tak perlulah nak jumpa anak Tuhan baru nak jumpa dia Tuhan, tak perlu. Terus kepada Allah, direct kepada Allah. Melainkan ada beberapa keadaan lah. Bukanlah bermaksud kita tak boleh minta orang doakan kita, contohnya macam ni kan. Kita pernah lalui situasi, kita jumpa alim ulama, contohnya kita kata, okey, kita kata tuan guru, kita kata syekh, kita kata tolong doakan saya ya. Kalau ikutkan, kita terus doa pada Allah. Tak perlu ada orang tengah tadi. Tapi dalam situasi seperti ini bolehlah, sebab orang tu masih hidup. Doa minta. Itu yang orang kata, Ustazah, doakan untuk saya ya. Sepatutnya kita terus doa pada Allah. Tak perlu Ustazah terdoakan. Tapi dalam situasi keadaan dibenarkan. Kerana orang yang kita minta didoakan untuk kita tu, mungkin kesalehan dia itulah menyebabkan doanya mustajab. Tapi secara umum, kita terus direct doa kepada Allah Azza wa Jalla. Nak minta ampunkan dosa, tak perlu kita nak cari mana-mana pedri. Macam orang Kristian kan, tu yang mengampunkan dosa tu ada pada pedri, bidang kuasa dia. Tak ada. Allah Ta'ala tak ada. Minta kat dia terus. Dialah yang maha memberikan pengampunan. Kita tak perlu nak cari orang-orang dalam kubur, nak minta pertolongan, nak panggil siapa, nak panggil Abdul Qadir Al-Jalani ke, nak panggil dengan istilah, tak perlu. Terus direct kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana Allah ni dia tidak ada wakil-wakil yang jaga langit, yang jaga bumi, semua tidak ada. Allah dia yang jaga segala-galanya. Okey, tuan-tuan dan puan, jelas ya? Okey. Kemudian yang keenam, kita kena letakkan pengharapan kita, pergantungan kita sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah akidah yang kadang-kadang kita tersasar sikit. Kan? Kadang-kadang kita ni sampai terfikir macam, kalau aku tolak pemberian dia ni sekarang, macam mana rezeki aku? Sedangkan kita tahu yang dia bagi tu duit rasuah contoh. Kan? Kita banyak dengar kadang-kadang orang nak hantar sebut harga, orang nak hantar tender kan. Kadang-kadang kan nak minta projek, nak minta lesen, macam-macam. Kan? Tapi ramai yang kita jumpa dia akan kata,
Kita kata kami kena hulu juga ustaz dekat dia orang ni. Kalau kami tak hulu nanti, kami tak belanja dia makan, kami tak bagi beberapa amount, nanti kami tak dapat projek. Dia macam tu. Jangan tuan-tuan. Kita ni ada prinsip. Tak boleh, ini haram ni. Ini duit haram ni. Kan? Kita pegang. Bagi kita, rezeki tu di tangan Allah. Jangan kerana kita nak dapat sesuatu projek, sanggup kita buat dengan jalan yang salah. Okey, kita cantas orang, kita suap, bagi suapan pada orang yang berkepentingan. Tetapi kita yang beriman ni, lepas kita belajar surah Al-Ikhlas ni, kita kata, aku buat benda yang benar, aku buat cara betul, aku yakin, aku bergantung sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana Allah telah kata bahawa diri dia itu tempat semua makhluk bergantung dan bersandar. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan hulu bagi suap kat siapa-siapa pun, projek yang orang tu nak bagi, rezeki dari siapa? Rezeki dari dapat siapa? Ada Tuhan lain? Tuhan yang sama juga. Betul tak? Tuhan yang sama. Jadi kita pegang Allahus Samad. Tak apalah. Nak terima saya punya tender ni ke? Nak tolak saya punya tender ni ke? Saya bergantung kepada Allah. Saya nak buat benda yang benar. Kita pun pegang Allahus Samad. Allahus Samad. Ulang-ulang ayat tu. Engkaulah satu-satunya ya Allah. Allahus Samad. Okey, jelas untuk yang keenam. Kerana dia ada nilai iman yang sangat tinggi pada Allah Azza wa Jalla. Gantung pada Allah. Ada orang tak nak bayar hutang, contoh kan. Gantung pada Allah. Kita boleh minta, tapi dah dia nak ni, orang tipu kita, orang buat zalim pada kita, kita tak dapat balas sebab kita orang biasa. Orang lain boleh upah peguam ke, dia ada banyak duit ke, dia ada banyak supporter ke, dia ada banyak kenalan dia ke. Tapi kita ada Allah. Kita mempunyai Allah. Allahus Samad. Pegang maklumat tu sampai bila-bila. Okay. Nombor 7. Pengajaran yang kita boleh ambil dekat sini, tindakan kita. Okay. Elakkan segala ruang yang membawa kepada tamahan dan bual mulut orang lain. Menjadi buah mulut orang lain. Maksudnya macam ni. Ketika mana, kalau kita tengok ya, kalau kita tengok surah Al-Ikhlas kan, Allah Ta'ala kan dia guna penafian. Dia guna penetapan kan. Kan saya sebut tadi kaedah ni. Kenapa nak buat penafian? Kenapa nak buat penetapan? Inilah dia panggil kaedah tutup. Tutup segala perkara-perkara yang boleh mensyirikkan Allah. Maksudnya Allah Ta'ala ni bukan sekadar dia nak kata dia tu ahad, tetapi dia gunakan penafian. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tu maksudnya surah Al-Ikhlas ni surah yang Allah Ta'ala gunakan teknik untuk menutup segala ruang yang orang boleh menyamakan Allah ini dengan makhluk. Contoh, Allah buat gunakan kaedah menutup semua tu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Okey. Lepas tu Allah juga membuat penafian bagi mana-mana agama-agama yang telah menisbahkan Allah ini kepada memerlukan kepada sesuatu, perlukan anak ke, Allah ni lemah ke, Allah Ta'ala telah tutup maklumat itu dengan Allah menurunkan ayat yang kalau kita betul-betul faham secara tersirat, kita akan faham. Kita dah sebut dah, kenapa Allah kata dia tidak ada anak? Maknanya bukan sekadar Allah Ta'ala kata dia itu tidak ada wakil, kenapa dia itu tidak ada kesyirikan dalam, kenapa tidak ada anak sebagai Tuhan. Sebenarnya Allah juga nak kata bahawa dia ni tak perlukan siapa-siapa. Maknanya cara Allah menerangkan ayat ni, sebenarnya Allah Ta'ala juga telah nak kita kata apa, maknanya tak ada ruang mana-mana makhluk boleh menisbahkan Allah dengan sesuatu yang bukan-bukan, boleh menunjukkan Allah ini lemah, boleh mensyirikkan Allah, tidak ada.
Jadi teknik yang Allah gunakan ini juga kita gunakan dalam hidup kita. Dalam hidup kita. Jadi kita kena cari jalan. Jangan buat sesuatu yang orang boleh datang tomahan kepada kita. Dah tahu netizen ni mulut dia kadang-kadang kita faham kan kadang-kadang kan. Jadi janganlah kongsi sesuatu yang boleh menyebabkan orang bercakap. Kita marah, apalah orang ni. Kan asyik nak kecam aja. Hashtag lagi, kecam lagi kan. Masalahnya sekarang, siapa membuka ruang untuk dikecam? Kita lah. Dah tahu orang kecam sekian-sekian, maka janganlah kongsikan. Janganlah tunjukkan. Semua benda nak kena kongsi. Contoh, jangan. Kita guna teknik macam Allah Ta'ala. Teknik Allah Ta'ala guna untuk pastikan tak ada sedikit ruang pun untuk manusia ni mengatakan Allah ni berhajat kepada sesuatu, Allah ni sama macam makhluk, Allah ni juga dia ada kelemahan. Tak ada. Allah tutup semua perkara-perkara tersebut. Itu yang kita bincangkan, kenapa Allah guna ahadun digunakan dalam kata nama nakirah. Kenapa Allah guna al-ahadu menggunakan kata nama khas ma'rifah? Kenapa digunakan lam 2 kali pada ayat yang ketiga? Tengok, di situ sebenarnya teknik yang Allah gunakan, yang sebenarnya orang yang tadabbur dia akan dapat lihat sudut tersurat dan tersirat, atau dia boleh belajar dari Allah Azza wa Jalla. Okay, yang ke-8, sudah pasti kita kena jauhkan sama sekali Allah ini dengan mana-mana makhluknya. Semua perkara. Tambah-tambah lagi dalam Asma'ul Al-Husna. Kita kena jauhkan Allah ni dengan mana-mana kata-kata, perbuatan yang nampak sama seperti makhluk. Okey, itu yang ke-8. Okey. Kemudian kita pergi kepada membina mutiara hikmah. Kita nak buat macam slogan lah. Kita nak buat tagline. Boleh kita gunakan daripada ayat-ayat surah Al-Ikhlas. Saya namakan ia dengan istilah mutiara hikmah dari Al-Quran. Dia panggil muhiq. MU tu bukan Manchester United ya. Mu ni juga bukan bahasa Kelantan. Mu bukan. Mu tu maksudnya mutiara. HI itu adalah hikmah. Q tu adalah Quran. Okey, contoh. Ni sebagai contoh saja. Okey. Daripada 4 ayat yang saya belajar tu, saya boleh keluarkan satu kata-kata yang saya akan pegang sampai bila-bila. Okey, saya pun buat satu tagline, mutiara hikmahnya, Allah adalah satu-satunya tempat kita bergantung harap. Kita ambil ayat nombor 2 tadi. Kita pegang maklumat. Sebab kadang-kadang kita terlalu sangat bergantung kepada manusia. Kita takut nak buat tindakan. Kita takut nak cakap satu benda yang benar. Kita takut nak buat cara yang halal. Sebab apa? Sebab otak kita berfikir, kejap lagi macam mana? Aku dibuang macam mana? Aku kena marah macam mana? Tapi dalam slogan kata mutiara yang kita tanam dalam pemikiran kita, hati kita, otak kita, kita tanam. Allah tempat aku bergantung. Allah satu-satunya tempat aku bergantung dan aku berharap. Apa-apa aku buat kerana Allah. Apa-apa aku nak harapkan balasan, aku harap pada Allah Azza wa Jalla. Pegang slogan tu sampai bila-bila. Hasil belajar surah Al-Ikhlas. Okay. Kat mana kita berada? Kita berada dengan siapa? Kita ada slogan kita. Kita ada tagline kita, mutiara hikmah kita pegang sampai bila-bila. Okay, nombor 2.
Daripada surah Al-Ikhlas tu kita boleh keluarkan satu tagline dia adalah kita adalah makhluk Allah yang sangat lemah. Lepas tu kita memerlukan Allah. Dia pegang ni, kita makhluk yang lemah. Supaya semua situasi kita akan ingat pada Allah. Kita akan ingat kita ni perlukan Allah. Sebab apa dalam puan? Sebab kalau dalam keadaan kita senang, kita dah ada segala-galanya. Harta ada, keluarga ada, kenderaan ada, tempat tinggal ada. Dia menjadikan kadang-kadang kita ni rasa macam Allah Ta'ala ni, macam kita bukanlah kita menafikan Allah tu wujud, tapi jiwa kita ni, kebergantungan kita dengan Allah ni kadang-kadang jadi macam tak berapa. Sebab apa? Yalah, aku dah ada semua, nak buat apa lagi? Cuba kita dalam keadaan kita susah. Pernah tak tuan-tuan berada dalam keadaan susah? Tuan-tuan sedih dan tuan-tuan sakit, tuan-tuan akan cari siapa? Hati tu akan ingat ke siapa? Sudah pasti, saya yakin tuan-tuan dan perempuan mesti akan cari Allah. Ketika kita sakit, macam-macam kita usaha, mesti kita akan teringat jiwa kita tu ada sifat kebergantungan kepada Allah, sebab Allah dah boleh sembuhkan kita. Tapi cuma masa kita sihat. Masa kita sihat, ada tak kita ingat pada Tuhan? Kadang-kadang jauh. Begitu juga waktu kita kesempitan wang, contohnya, hidup kita sempit, ataupun kita ada banyak masalah, jiwa kita ni memang kita akan teringat pada Tuhan. Ya Allah, jiwa kita ni dia akan terus ingat pada Tuhan. Tapi ketika cuba kita berada dalam situasi kita ada segala-galanya, masalah pun tak ada, kita akan jadi seorang yang macam Tuhan wujud ke tak wujud je. Walaupun kita yakin Tuhan tu wujud, tapi cara hidup kita tu, kebergantungan kita pada Allah tu jadi macam jauh. Macam tu juga kalau kita dalam keadaan kita gembira, kan, kita kadang lalai, kita lupa pada Tuhan. Tapi dalam kita sedih, kan, banyak masalah, murung kita kadang-kadang tu, hati kita ni akan pergi cari Tuhan. Lepas tu kadang-kadang kita bersyukur tahu pada Allah. Bukan kita minta sakit, bukan kita minta susah, bukan kita minta sedih, bukan kita minta hidup sempit, tak. Tapi kadang-kadang ya Allah buat tu segala-galanya, sebenarnya Allah nak tunjuk bahawa kita ni lemah. Kita tak boleh kawal diri kita. Allah yang kawal diri kita. Dalam masa yang sama, Allah nak jentik hati kita tu. Allah nak hangatkan hati kita tu ingat pada dia. Jadi daripada ayat yang kita belajar ni, kalau macam saya akan keluarkan satu slogan, kita adalah makhluk Allah yang sangat lemah. Kita hidup pun perlukan ibu. Ibu tu siapa yang jadikan? Allah. Betul tak? Allah tu saja yang dia hidup tanpa ada permulaan. Okay. Kita ni lemah. Suatu hari nanti, kita ada tempoh ajal. Kita ada expired dia. Betul. Tapi Allah Ta'ala tak. Allah Ta'ala hidup buat selama-lamanya. Kita lemah. Jadi, slogan kita satu makhluk yang lemah sangat di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebab tu setiap saat ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila dibaca surah Ikhlas ni, dibaca sebab dia tahu dia nak kejar pahala tadi tu. Pahala surah Ikhlas kan. Dia baca surah Ikhlas nak dapat pahala, ingat balik mutiara-mutiara kata di tagline. Okay. Yang ketiga, semua yang hidup di dunia pasti akan binasa. Allah je akan kekal. Kita ambil pada keterangan ayat nombor 3 tadi. Macam kalau kita ambil tagline nombor 2 tu, kita makhluk yang lemah, ialah kita berhajat kepada manusia, betul tak? Kita perlukan ibu untuk lahir ke muka bumi. Kita perlukan manusia untuk membesarkan kita. Tetapi sebenarnya semua orang, bayangkan kita
kita yang perlukan ibu untuk kita hidup kat muka bumi ni, lahirkan kita. Ibu tu sendiri sebenarnya dia minta pada Allah supaya biarlah dia lahir dan keadaan anak dia selamat. Contoh kan. Itulah kita kena belajar. Dan kita kena letak dalam pemikiran kita setiap sesuatu itu pasti akan binasa. Pasti. Walaupun kita tak jumpa dalam ayat tu kata semua yang hidup ni pasti binasa, tapi kita faham dari sudut Allah itu dia kekal sampai bila-bila. Allah ni dia tidak ada proses nak melalui tua. Allah Ta'ala ni dia wujud sejak azali tanpa permulaan, dia kekal sampailah bila-bila. Tapi kita tak sama macam Allah. Dia walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita pasti akan binasa. Sebab itu, kalau kita, ini saya bagi contoh 3 saja. Bagi 3 kan ada 4. Banyak kita. Saya terlupa. 3 saja. Saya bagi contoh 3. Jadi contoh 3 ni, tuan-tuan boleh tambah lagi lah. Kalau setelah tuan-tuan faham. Kenapa kita kena buat macam ni? Kerana, apabila kita tadabbur ya. Tadabbur ni dia bukan sekadar dia nak bermain dengan emosi, bukan sekadar nak menghayati kandungan ayat tu, tetapi kita nak jadikan dia sebagai ayat-ayat yang boleh ubah cara kita berfikir. Kita selama ni fikir tentang Allah tak sama seperti mana Allah memberitahu tentang dirinya. Jadi kita belajar tadabbur ni, pertama kita nak ubah sikap kita, cara kita berfikir. Dia sebenarnya tadabbur ni bila tak ada penghayatan, tuan-tuan dapat masuk mesej tu, dia akan sampai ke hati. Apabila sampai di hati, nanti dia akan terus sambung kepada akal kita, otak kita berfikir, maka tangan kita, kaki kita, mulut kita akan ikut hati dan apa yang kita fikir. Jadi patut cara kita berfikir tu kena dibetulkan, kena dimantapkan, kena dikukuhkan. Sebab tu kita buat untuk mutiara hikmah. Okey, tuan-tuan boleh gunakan apa pun surah yang tuan belajar, setelah faham, buatkan dulu apa action plan dia kena buat. Kemudian tuan-tuan boleh buat apa tagline dia yang tuan-tuan boleh guna untuk dipegang sampai bila-bila. Sebab kita buat tagline bukan kita guna kata-kata manusia. Contoh kita guna apa tagline kita dengar orang tua-tua dulu kata. Tak salah, kita boleh peganglah. Contohnya orang kata, alang-alang menyeluk pekasam biar sampai ke pakan lengan. Contoh, kita pun pegang benda tu kan, dia jadi ayat-ayat motivasi kan. Dia pegang benda tu sampai bila-bila. Kalau kita pegang tu kan. Contoh. Atau orang pegang istilah kata ni sebenarnya merdeka ni kan, orang kata kita dah merdeka lah pun, tapi kita ingat lagi lah merdeka. Orang kata selalu guna istilah agi hidup, agi ngelaban. Contoh. Itu kan kata-kata manusia. Macam kita selalu kata, gagal sekali, takkan gagal buat selama-lamanya. Itu tagline yang kita bina daripada orang berkata-kata. Tak apa, benda baik, terima. Tapi sekarang, kenapa kita tak buat satu slogan, satu tagline, mutiara hikmah ni maksudnya mutiara. Penting mutiara tu dan ada hikmahnya, kita ambil daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ini contoh dia lah. Okey, jadi Alhamdulillah, kita dah lebih waktu pun ni, dah 9.45, saya minta maaf ya, saya dah ambil 15 minit lebih daripada asal. Sepatutnya 10.30 sampai 11.30. Okey, minggu yang berikutnya nanti kita akan belajar surah Al-Falaq. Kita akan surah Al-Falaq guna nota yang telah dibekalkan. Surah Al-Falaq nanti kita boleh baca dulu. Dan nanti saya akan bagi nota satu lagi, ringkasan macam nota PowerPoint tadi. Saya akan bagi. Kita boleh baca surah Al-Falaq bermula daripada muka surat nombor 16. Ya, surah Al-Falaq. Dan nota tu. Minggu depan, kita akan kupas nama Allah Rabbu. Nama Allah Rabbu. Qul a'udzu bi Rabbi. Kita akan kupas insya-Allah pada kelas yang akan datang. Baik, ada apa-apa soalan tuan-tuan dan puan-puan? Boleh ikuti dengan mudah
ada apa-apa perkara yang saya perlu ulang? Tuan-tuan ada apa-apa maklumat yang ingin ditambah? Kalau saya ada salah silap, tolong tegur. Okey. Ada. Okay, ada yang tanya, apa maksud binasa di atas dia, Ustaz? Binasa. Oh, binasa tu maksudnya lawan kepada kekalah. Maksudnya dunia ni akan binasa. Maksudnya dunia ni akan hancur. Maksudnya macam tu. Itu maksud binasa. Maksudnya kita ni binasa, maknanya sampai satu ketika kita ni akan mati. Itu maksudnya pada binasa. Okey. Macam mana nak dapatkan nota? Ada dikongsikan link di dalam tu ya. Ada orang tanya, Ustaz orang Sarawak ke? Tak. Saya orang Semenanjung. Okey, kejap. Ada tanya soalan, dia kata macam ni. Dia kata Aminah demam dan batuk ketika jumpa Aisyah. Aisyah bagi tahu, hari tu saya demam batuk, makan ubat ABC terus sihat. Awak makanlah ubat ABC ini. Okey. Dalam situasi dalam ayat kedua, adakah salah cara kita, Ustaz? Okey. Dia begini. Okey. Makan ubat adalah salah satu usaha yang dituntut di dalam agama. Okey. Kemudian, ubat yang kita makan itu, sebelum ni kita demam. Sebab kita makan ubat tu serasi dengan kita, maka kita persembuh. Tiba-tiba ada pihak lain pula demam. Kita usulkan dia makan ubat seperti kita. Ataupun kita kata, pergilah klinik ini. Carilah doktor ini. Okey. Kalau kita mengatakan seperti itu dengan kita masih lagi kita bagi tahu bahawa ubat tu tak boleh berfungsi apa-apa pun kalau Allah yang tak izinkan. Ingat, Allah adalah Asy-Syafi. Allah adalah Tuhan yang memberikan kesembuhan. Okey. Cara Allah menyembuhkan itu melalui ubat. Ubat itu ubat yang memang serasi dengan kita. Jadi tak salah kalau kita mengatakan bahawa kita cadangkan makanlah ubat ni. Sebab aku makan ubat ni aku sembuh. Tapi kalau boleh kita lapis sikit lagi lah. Kita tambah lagi perkataan. Makanlah ubat ni. Alhamdulillah, dengan izin Allah sembuh. Kita kena letakkan perkataan dengan izin Allah. Kita kata, pergilah klinik ni, doktor dia bagus lah, doktor dia bagi nasihat, lepas tu dia bagi ubat tu memang serasilah, Alhamdulillah, dengan izin Allah aku makan ni cepat sembuh. Jadi kita kena sandarkan ia kepada Allah. Maka masih boleh lagi. Cuma pada hati kita, mesti kita mengingati bahawa ubat itu tidak boleh menyembuhkan apa-apa, melainkan ia dari izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, kemudian saya jawab soalan sikit. Okey. Okey, dah jawab. Nota dah jawab. Okey. Alright. Alhamdulillah. Jazakumullah wa antum fajazakumullahu khair. Okey, kejap ya. Okey, dah habis dah soalan. Okey, jika ada mana-mana soalan tambahan nanti maklumkan. Bersiap sedia untuk minggu depan baca terlebih dahulu maklumat bagi surah Al-Falaq. Oh, menarik juga surah Al-Falaq ni. Surah Al-Falaq, surah yang memperincikan lagi surah Al-Ikhlas. So kita jumpa insya-Allah pada kita akan jumpa insya-Allah sekali lagi pada minggu hadapan jam 10.30. Kita mulakan dengan surah yang baru Al-Falaq. Jadi kita sudahi, kita ucapkan jazakumullahu khair kepada daurah muallimah. Semoga Allah memberkati kalian semua. Jadi kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ambil semula jadi host ni. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Wa antum fajazakumullahu Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.
Okey, saya Terima tutup kasih, terus Ustaz. ya.